Okey, so kita akan mula muka surat 134. Okey, so ini ada jawapan teruslah. Dia kata y cos bx tambah c, cari nilai b. Okey, lukis jika nilai b dia jadi 2. Okey, saya dah terangkan hari tu apa bakal masuk A, B, C tu. Sekejap, mana pen ni? Okey, A masuk apa A? Siapa ingat? Kalau sini lah kan dia ada A, Y sama dengan A cos BX tambah C. So A tu apa? A menunjukkan apa? Alfa ke cikgu? Ah? Alfa ke? Kan Apa dia? Apa dia? Alfa ke? Bukan A. Itu nombor pada kos. Ini apa maksud A ni? Adjacent. Tak tahu. Kalau awak tengok YouTube tu, patutnya awak tahulah. Okay, A ialah amplitude. Okay, amplitude tu adalah nilai tertinggi, nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Benda ni lah. Kalau tengok ini maksimum, ini minimum. So ini kita panggil sebagai amplitude dia lah. Okay, amplitude dia, itulah amplitude. Okay, kalau B ni maksudnya kalau B ni berubah, dia punya tempoh. B ni adalah tempoh. Okay, tempoh atau kala dia akan berubah lah. Okay, C ni pula ialah pergerakan dia. Okay, kalau C2 maksudnya dia akan bergerak asalnya di sini, dia akan naik 2, naik ke atas sini. Anak pernah nampak Nampak tak yang segera goyang ni? Nampak tak anak panas yang pusing-pusing ni? Nampak cikgu? Nampak. Takut saya nak seorang je nampak nanti. Okay, so sekarang bila kita tahu yang asal, cos asal adalah macam mana cos asal? Dia macam gini kan, bentuk U kan? Okay, sini 1, sini negatif 1, ini asal dia. Okay, sini adalah 360. Sini berapa? 180 Sini 180, sini kosong, sini 90, sini 270. Okay, ini asal dia. So, bila 2, maksudnya dia punya tempoh ni akan jadi berubah. So, akan jadi 180 jadi untuk letakkan dia punya satu kitaran. Okay, satu kitaran lengkap. So, jadinya kalau yang 2 ni, tengok yang tebal ni lah. Yang penuh dia sampai 180 lengkap cos. So, ni lagi 180. Okay, awak kena buat yang ni lah. So, dia dekat 60 tu dia 1 kosong dengan 120 sebab dia dah berubah. Okay. Okay, untuk yang ini pula bila 3, macam mana kita nak tahu, nak cari B dia. 360 bahagikan dengan berapa kitaran lengkap dia. Tempoh dia lah, B dia, bukan B, ini tempoh Tempoh, bukan tempoh, ini kala. Okay, ini tempoh sama dengan ini. So, nak cari B sama dengan 360 bahagi tempoh. So, tempoh kalau B dia dah bagi. Apa saya buat ni? Kita nak cari tempoh dia berapa, nak lukis. So, untuk yang pertama ni 360 bahagi 2. So, kita akan dapat tempoh dia 180 darjah. So, dia punya panjang hanya sampai 180. Kalau yang 3 ni pula, 360 bahagi 3, awak akan dapat 120. So, dia akan jadi semakin nipis lah. Sampai 120 sini je tempoh dia. Okay, awak tengok yang bila B3 dia akan jadi semakin nipis. Okay, asalnya dia besar lagi.
Okay, C tak berubah lah. 1 dengan 1 ni C dia kosong sebab tu dia kekal macam asal. Dia cuma semakin mampat. Okay, boleh lukis Yang penting awak tanda apa yang utama. Yang 1, yang mana yang kosong ni. Tanda titik dia atau awak sambung je. Okay. Boleh pergi terusnya. Okay, saya pergi yang seterusnya Okay, YA tan BX tambah C. So C ni hanya dia pergerakan, dia naik ke atas sahaja. So bila C1 daripada kosong, dia naik 1. Yang lain semua sama lah. Cuma dia naik ke atas. Okay. Ni dia punya graf dia. Okay. Kalau negatif 1, dia turun ke bawah. Jadi negatif 1. So ini dia turun ke bawah. Itu je. Okay, ini graf yang awak kena tahulah. Dah. Graf tangent. Okay, C ialah pergerakan. Kalau positif, dia bergerak ke atas. Kalau negatif, dia bergerak ke bawah. Sudah Kalau belum cakap. Saya nak pergi yang seterusnya. Okay, nombor 4. Nyatakan nilai maksimum, nilai minimum, skala dan pintasan Y bagi setiap yang berikut. Jika ada. Okay, kalau Y sama dengan sin X. Okay, macam mana nak cari? Kita tengok kat sini. Dia bagi Y sama dengan 3 sin 2X tambah 10. Nilai maksimum, amplitude dia 3, dia tambah 10. Ada negatif 3 ke ni? 3 tambah 10 jadi 13. Kenapa jadi negatif 7? Nilai minimum, ya, negatif 13. Okey, negatif 3. Enam. Tambah 5. Jadi 11. Okey, jawapan ni salah ni. Okey, 3 bila tambah 10, maksudnya 3 tambah 10 sini akan jadi jawapan dia, sini 13. Okey, nilai minimum betul dan negatif 3. Bila tambah 10, dia akan jadi negatif 7. Okey, jawapan contoh tu salah. Okey, kalau adalah B ni, pintasan Y kita ambil yang ini terus. 10. Okey, so jadi nilai maksimum ini apa? Okey, nilai maksimum kita ambil yang positif, 3. Tak, 3 ni asal. So, bila dia turun 7, 3 tolak 7 akan jadi negatif 4. Okey, nilai minimum. Okey, nilai minimum dia akan jadi negatif 3. Sebab graf dia, okey, graf dia asal dia macam ni. Ini yang asalnya yang Y sama dengan sin X. So, bila 3 dia akan jadi, okey, dia akan jadi sini 3 lah. 3 sini negatif 3. So, kita akan dapat ini. So, bila dia bergerak, dia akan naik lagi. Kalau tolak 7, dia mesti diturun ke bawah lagi. So, jadi nilai minimum negatif 3 tolak 7. So, akan dapat negatif 10. Okey, skala dia, nilai B dia adalah ini. So, skala dia sama dengan 4
pintasan Y sama dengan negatif 7. Boleh faham tak ni? Pastikan jawapan awak tulis Jangan biar kosong. Okey, untuk B nilai maksimum sama dengan asal dia 6 tambah 5, so dia akan jadi 11. Cikgu, Ya, part tu colour dia B. Colour dia tu B kan? B. Oh, alright cikgu. So sebab tu 4. B tu kalah lah. Oh, okey cikgu. Okey. Okey, nilai minimum. Okey, dia kalau sini 6, sini akan jadi negatif 6. Negatif 6 tambah 5. So, akan dapat negatif 1. Skala dia 2. Pintasan Y dia, pintasan Y adalah C lah. Pintasan Y dia adalah 5. Salah. Cos nilai maksimum. Pintasan Y dia adalah nilai maksimum dia ni adalah 5, 11. Sin nilai maksimum dia negatif 4. Tapi sebab dia dah naik di 7. Kenapa? Oh tak, pintasan Y dia. Ya, betul. So yang ini atas. So 7 lah. Untuk C, nilai max dia berapa? Siapa boleh beritahu jawapan dia? Negatif 4. Negatif 4, betul. 7 tolak 11. So dapat negatif 4. Nilai minimum dia? 7 tambah 5. Okey, kalau sini 7, nilai minimum dia akan jadi negatif 7. Tolakkan dengan 11. So dia akan jadi negatif 18. Skala dia berapa? Berapa skala dia? 5. 5. Pintasan Y dia. Pintasan Y dia, kalau dia punya C dia sama dengan nilai max dia. Okay, so negatif 4. Kalau sin, kita ambil yang ini je. Okay. Okay, kalau tangent, nilai maksimum tiada. Sebab dia infinity. Sebab tangent nilai min pun tiada. Skala dia 2. Pintasan Y dia, kita ambil yang ni lah, 25. Okay, sama juga dengan E. Nilai max dia tiada. Nilai min pun tiada. Skala dia berapa? Pintasan Y dia berapa? So, berapa skala dia? 5. 5. Pintasan Y dia? 19. Negatif 19. Negatif jangan lupa sebab dia ada negatif. Okay, negatif 19. Okay, dah belum? Ada soalan tak nombor 4?
Ada soalan tak ada? Dah? Tak ada cikgu. Dah. Sekejap cikgu. Oh, kejap. Okey. Dah siap cakap Cikgu, kenapa nilai max pada D tu tak ada? Untuk tangent. Okay, Dah cikgu. tangent kita dah tahu kan. Kalau tangent, dia punya graf macam mana? Macam mana dia naik atas ni kan? Salah. Yang ni tak ada kat sini. Lepas tu yang ini pun macam ni. Satu lagi dia turun bawah. Okay, saya lukis tak betul ni. Ni sepatutnya ni dia tak akan sentuh 90 darjah ni. Sini pun tak akan sentuh 90 darjah ni. Sebab dia tak akan ada maksimum. Dia akan naik je, naik. Tak akan sentuh 90 darjah. Sebab tu dia nilai max dengan minimum tiada. Okay, penerangan ada dalam YouTube saya bagi hari tu. Okay. Okay cikgu. Okay, dah Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, tentukan nilai A, B dan C berdasarkan graf fungsi. Yang dia bagi tu lah. Okay, kalau kita tengok contoh, boleh nampak tak contoh ni? Tengok buku awak kalau tak nampak. Okay, kalau kita tengok yang lengkapnya adalah sampai sini. Okay, dia punya nak cari A dia, kita cari nilai maksimum dia. Okay, A, saya tulis kat sini. A sama dengan apa? Nilai max tolak nilai min bahagi 2. Itu cara nak cari A. Okay, nak cari B pula. 360 darjah bahagikan dengan tempoh. Okay, C tak ada cara kira, kita tengok pergerakan dia je lah. Okay, so sekarang kalau ini berapa? Negatif 1. Okay, untuk yang ni kita tengok A negatif 1. Tolakkan dengan minimum dia negatif 5 bahagi 2. So akan dapat 1 tambah 6. Jadi 1 tambah 5 jadi 4. 4 bahagi 2 jadi 2. Sebab tu jawapan dia 2. Okay, B pula. Sekejap ya, saya kat kelas anak saya sekejap. Ini adalah graf sin. Okay, sin sampai sini. Okay, ini kita dah lengkap dia sampai sini. So 180. So untuk cari B ni 360 bahagi 180 awak akan dapat 2. Sebab tu B pun 2. Okay, C kenapa negatif 3? Asal dia adalah kosong. Asal dia kosong, so tengok sekarang dia dekat negatif 3. Sebab tu dia jadi tolak 3. Okay, so kalau yang ini A-nya berapa? Okay, macam mana nak cari A? A sama dengan nilai maksimum 4 tolakkan dengan nilai minimum 2. Okay, kalau kita tengok nilai maksimum dengan nilai minimumnya berbeza, bermaksud ada C-nya ada pergerakan. Okay, so kita cari dulu berapa dia punya amplitude. 4 tolak negatif 2 bahagi 2. So akan dapat 6 bahagi 2 jadi 3. Jadi A dekat sini sama dengan 3. Okay, nak cari B pula. B sama dengan 360 bahagikan dengan tempoh lengkap. Tempoh yang lengkap adalah sampai sini. Okay, dia start 1, dia berakhir dengan
Dia start sini kosong ke? 1. Kalau ikut sini lengkapnya kosong, kosong. Buat kuat sikit. Dengar tak? Okay, 120. Okay, sampai sini. Ini dikira lengkap dah ni. So, bagi 120 awak akan dapat 3. So, B sama dengan 3. C pula. Okay, C pula berapa? Asalnya adalah kosong, dia naik 1. Nampak C dia 1 sini. So, maksudnya C adalah 1 lah. Pentasan Y dia adalah 1. C tu adalah pentasan Y. So, pentasan Y dia berada di sini. Okay. Okay, B. Boleh bagi tak jawapan dia? B ni graf cos. A dia berapa? Nilai maksimum bahagi nilai minimum. Berapa dapat? Okay, tapi sebab sebenarnya simple je. Maksimum 4, minimum negatif 4. Nombor yang sama. So, jawapannya adalah 4. Okay, jadi kita tahu C dia adalah kosong. Sebab apa? Sebab maksimum minimum dia nombor yang sama. Okay, kalau dia berbeza macam ni, maksudnya C ada nilai. Sekarang kita nak cari B je. Buka. Tapi dia kata dengar suara ni. Okay, B. Berapa B? Kita arah lengkap dia sampai sini. Sini tu kita anggap apa? 120 lah. So, berapakah nilai B? Sama dengan berapa? Berapa jawapan dia? 3. Berapa? 3. 3. Okay, dapat jawapan dia. Okay, C ni pun kita tengok ini adalah graf cos ni. Okay, kalau graf cos, kita tengok maksimum 4, minimum dia negatif 6. Bermaksud C-nya ada nilai lah. Okay, so kita kira A dia dulu berapa. Berapakah nilai A? A adalah nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum bahagi 2. So, berapa jawapan dia? Okay, berapa? Tutup. Okay, dapat A. Berapa A? 4.5 ibu. Berapa? 4.5. 4.5 salah. Oh, 10 10. 10 bukan? Saya dapat 5 cikgu. 5 betul. Selesaikan yang atas dulu. 4 tolak 6. Awak dapat 10. Bahagi 2 dapat 5. Okay, so A-nya adalah 5. Okay, B dia berapa? Okay, B dia susah sikit lah nak kira sebab dia tak lengkap ni. Ni separuh je. Okay, kalau separuh 360, maksudnya dia punya lengkap, dia mesti ada lagi separuh. 720. So, berapakah B dia? 360 bagi dengan tempoh dia 720. Okay, sebab tengok gambar ni separuh je. So, kalau penuh ada lagi separuh. 0.5. Ha? 0.5. 0.5. Betul. Okay, 0.5. C dia pula? Berapakah C dia?
Okay, kalau nak cari C yang asal dia 5. Okay, asalnya adalah 5. Sekarang 4. Maksudnya dia naik ke dia turun? Turun. Turun berapa? Turun berapa ni? Asalnya 5. Asalnya sepatutnya kat sini tapi sekarang dia ada kat sini. Dia turun berapa ni? 1. So kalau turun dia adalah negatif 1. Sebab dia turun 1. So negatif 1. So itu jawapan dia. Okay, nak tahu yang asal kita tengok amplitude. Amplitude adalah yang asal dia. Okay, kemudian dia turun 1. Dapatlah si jawapan dia nantilah. Okay, jawapan dia tak ada kat sini. Inilah jawapan dia. Boleh? Dah? Dah, cikgu. Dah. Okay, seterusnya nombor 6. Okay, nombor 6. Selesaikan masalah yang berikut. Okay, ini adalah suhu sebuah kawasan. Okay, kalau awak tengok suhu yang paling tinggi adalah berapa ni? Yang paling tinggi adalah 28. Yang paling rendah adalah 15 ada lagi rendah. Okay, 15. So ini max, ini min. Okay. Okay, graf dia dah plot dekat sini. Kalau awak tengok bentuk apa ni? Ini bentuk sin ke, cos ke, tangent ni? Sin. Dia dah bagi jawapan kat sini ni. Oh, cos. Cos. Okay, graf di atas menyerupai graf Y sama dengan A cos BX tambah C dengan X mewakili bulan dan Y mewakili suhu. Nyatakan kala bagi fungsi tersebut. So, berapa kala dia? Okay. Macam mana nak cari kala? Nak cari B tu sama dengan 360 bahagikan dengan tempoh yang lengkap. Tempoh yang lengkap maksudnya kalau kat sini start dengan 1 kan. Sini pun akan sama dengan sini berapa? 13. So 13 tolak 1 jadi 12. So 360 bahagi 12 awak akan dapat berapa? 30. So nilai B tu adalah 30. Cikgu, macam mana cikgu? Ya. Okey, sebab dia start dengan 1. Tempoh dia 1. Yang sama dengan dia lengkap dia kat sini. Dia lengkap dia kat sini kan. Ini adalah 13. So nak cari tempoh dia ni 13 tolak 1 jadi 12. So 360 bahagi 12 dapat 30. Okey, tempoh tu mesti kitaran yang lengkap. Yang lengkap, cos tu lengkap macam mana, sin tu lengkap sampai mana. Okey. So jawapannya adalah 30. Okey, untuk 2. A. Nilai A dia. Okey, kita dah tahu nilai maksimum dia berapa tadi? 28 kan? Nilai maksimum. Tolakkan dengan nilai minimum. Tolak dulu baru bahagi 2. Kalau tekan kalkulator nak tekan direct, awak buat kurungan dulu yang ini. Kalau awak buat kurungan salah. Okey, so jawapannya berapa? 6.5. 6.5. Okey, nombor 3, anggarkan nilai C. Okey, macam mana kita nak anggarkan kalau soalan macam ni kita nak ambil direct. Tak nampak kat sini kan, so kita guna formula lah. Okey, kita guna formula ni, Y sama dengan A apa tadi? A 6.5. 6.5 cos B 30x. Cos 30x tambah C. So sekarang kita nak cari C ni. Okay, so Y kita ambil yang mana-mana titik, kita nak ambil titik yang mana sesuai. Okay, katalah kita ambil titik. Saya ambil titik yang ini. Yang inilah. Okay, ini kalau kita tengok sini 27.
Bawah sini pula adalah 2. So kita masukkan dalam persamaan 27, Y 27, 6.5 cos 30 darab 2 tambah C. Okay, so C, nak cari C, tolaklah. 27 tolakkan dengan 6.5 cos 30 kali 2 cos 60. So berapa dapat? Awak akan dapat 27 tolak. Ini 3.25 kan? Kita kata kalkulator je. So jawapannya adalah 23.75. Okey, sebab dia suruh anggarkan, so kita bundarkan lah. Bila 24, jadikan dia nombor bulat. Okey, kalau nak nilai tepat, kita ambil yang ini. Tapi dia nak suruh anggar, kita bundar lah. Okey, itu jawapan. Ya. Dah? Belum? Belum cikgu. Belum. Dah cakap Dah cikgu. Dah Dah. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual menunjukkan tinggi satu titik yang terdapat pada roda basikal. Okey, di atas muka yang rata. Okey, yang pertama lukis graf tinggi melawan jarak. Okey, awak plot dia sepatutnya awak akan dapat macam ni lah graf dia. Okey, kalau tak plot lagi, plot kemudian lah. Plot je titik, kosong, titik. Okey. Okey, nombor 2. Apakah bentuk graf yang dihasilkan? Ini bentuk graf apa ni? Sin ke cos? Tangent of cos lah bukan. So, sekarang ni sin ke cos? Bentuk apa ni? Bentuk sinus ke bentuk kosinus? Ini graf bentuk apa? Cos. Bentuk sinus. Sin. Okey, kalau awak tengok dia bentuk S. Okey, bentuk S sampai sini ni dia punya lengkap. Okey, kalau cos dia akan bentuk, dia punya titik ni akan berada ke atas. Okey, cos dia akan macam ni, bentuk U. Ingat kalau sin dia bentuk S. Okey, ini adalah bentuk S. So dia adalah bentuk sinus. Okey, so nombor 3. Okey, adakah graf ini mempunyai color? Kita tengok ada tempo dia. So jawapan dia nombor 3, ya. Okey, jawapan pertama kena ada ya. Kemudian kalau ya, cari persamaan dia. Okey, sebenarnya kalau nak cari persamaan, kita kena tahu 3 ni lah. So macam mana nak cari persamaan dia? Kita cari A dulu. A dia berapa? Okey, A dia kita tengok kat sini lah. Yang paling tinggi. Paling tinggi 64. Paling sikit kosong. So 64 tolak kosong bahagi 2, awak dapat berapa? 32. Ini sebenarnya dah menjawab soalan D. Okey, soalan D sebenarnya ini jalan kerja dia. So 32. Okey, kemudian kita nak cari B. Sebab kita nak bentuk fungsi trigonometri, kita tahu A, B, C lah. So B 360 bahagikan dengan tempo dia. Tempo yang lengkap sampai sini. Sini maksudnya 300. 160 bagi 300 berapa? 1.2. 1.2. Okey, ini sebenarnya dah menjawab soalan C. Okey, kemudian kita nak cari C pula. C dia berapa? Okey, macam mana nak tahu cari C? Okey, kalau kita tengok, kita ada pergerakan apa-apa lah ni. Jadi start dengan kosong, so kosong lah. C-nya adalah kosong. Okey, so kita akan dapat dia punya persamaan untuk A ni, soalan A. Okay, untuk soalan A tu, Y sama dengan, sebab soalan A dulu, A adalah 32.
sin bx. B 1.2x tambah C kosong lah. So inilah jawapan dia. Okay. Y 32 sin 1.2x tambah C. Okay, ini yang fungsi dia. Kalau ikutkan sepatutnya ini. Sin bx tambah C. Okay, A 32, B 1.2, C kosong. So jawapan dia inilah. So kita dah boleh jawablah soalan B ni. Nilai maksimum dia 64. Nilai skala dia 1.2. Amplitude dia adalah 32. Selesai. Okay, dah. Okay, soalan pertama ni semuanya sudah menjawab semua sekali soalan. Siap belum? Kita nak tengok soalan objektif pula. Dah, Ego. Okey, soalan adjektif ni sepatutnya senang je. Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh. Tergerak lah. Tak nampak tengok buku Okey, soalan nombor 1. Diberi bahawa cos beta sama dengan negatif 3/5. Dengan keadaan beta ialah sudut cakah. Cari tangent B. Okey, soalan ni sebenarnya nak senang kita lukis lah. Sudut cakah kita tahu sudut dia lebih 90 darjah. Ini sudut cakah. Okey. So ini katalah ini beta. So bermaksud sudut rujukan dia dekat sini. Okey. Kalau cos sudut sukuan yang kedua dia adalah positif ke negatif? Negatif lah kan? Kita bagi negatif ni. Okey, cari tangent. So kita lukis balik gambar dia. Kalau kita tengok kat sini. Kita tahu cos adalah 3. Cos ialah sebelah bahagi hypotenuse. So sini 3, sini 5. Jadi opposite dia 4 lah. 3, 4, 5. Ingat dia punya ni je. Teorem Pythagoras, tak payah kira. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Itu pasangan dia. Okay, so sekarang kita cari tangent. Tangent sekuan kedua dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. So jawapan dia tangent sama dengan opposite bagi adjacent. So jawapan dia apa? Negatif. Ada dua negatif. B ke C? Ingat tangent adalah toward opposite bagi adjacent. Opposite ini, adjacent ini. So jawapannya adalah C. C. Okay, C jawapan dia. Negatif 4/3. Okay, untuk nombor 2 diberi tangent Y dengan keadaan Y ialah sudut reflect. Sudut reflect tahu macam mana? Sudut reflect yang ini. Okay, bermaksud dia berada sukuan yang ke 3 atau sukuan yang keempat lah. Ini contoh dia lah. Sudut reflect dia mesti lebih 180 darjah. So sama ada di sukuan yang kedua atau sukuan yang ke-3. Okay, tapi sekarang ini dia adalah positif. Tan positif. Kalau tan positif bermaksud dia berada sukuan yang ke berapa? 3. 3. Okay, so kita anggapkan gambar dia adalah macam ni. Okay, macam ni lah kita anggap. So ini sudut dia. So kita nak cari sudut rujukan ni, sudah cari sudut yang inilah. So kita lukis balik gambar. Okay, katalah Y kat sini. 9 tangent maksudnya 9 bahagi dengan adjacent 12. So 9, 12 pasangan dia 15. Dia sebab dia pasangan ini je. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Okay. So sekarang dia nak cari sin Y. Okay, sin Y maksudnya sukuan yang ketiga, sin positif ke negatif? Sukuan yang ketiga dia adalah Negatif. negatif. So sin macam mana nak cari sin? Sin ialah opposite bahagi hypotenuse. So opposite-nya adalah 9, hypotenuse-nya adalah berapa? 9
15. 15. Okey, ada jawapan dia. So, jawapan dia B. Okey, nombor 3. Okey, ini senang. Cari semua nilai X yang mungkin bagi persamaan X. Sin X sama dengan 0.5. So, macam mana kita nak cari? Okey, sin X positif. Kalau positif bermaksud di sukuan yang keberapa? Sudut kosong hingga 361 bulatan lengkap. So, dia berada sukuan Kedua. 1 dan 2. Okey, so kita cari dia punya jawapan dulu. Cari X dia dulu berapa. So, nak cari X, sin tu akan jadi inverse sin. Inverse sin 0.5 sama dengan berapa? Kita cari sudut rujukan dulu. Berapa? 30. 30. Okey, maksudnya sukuan yang pertama 30, sukuan yang kedua akan jadi 180 tolak 30. So akan jadi 150. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, nombor 4. Naik ke tak ni? Okey, nasib baik naik. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 pun sama. Kena tahu dulu di sukuan yang keberapa. Sin negatif sukuan keberapa? Ketiga dengan keempat. 3 dan 4. Okey, so cari nilai X dulu, sudut rujukan dia berapa. So inverse sin, kalau nak cari sudut rujukan, tak payah tekan negatif. So akan dapat berapa? Okey, berapa dapat? 45. 45. 45 darjah. Jadi nak cari sukuan yang ketiga, 180 tambah 45. Nak cari sukuan yang keempat, 360 tolak 45. So dapat 225 dengan 315. 225 dengan 315. Okey, so jawapannya adalah D. D. Okey, nombor 5. Cos Y negatif. Sukuan ke berapa? Y negatif sukuan, cos negatif sukuan yang ke? Satu dengan 2. 1 semua positif, 2 dengan 3. 2 dengan 3. Okey, kita cari dulu sudut rujukan bagi Y ni berapa. So inverse cos 0.5. So awak dapat 60. 60. 60 So jadi sukuan yang kedua 180 tolak 60. Apa ni? Kita conteng. Okey, sukuan yang ketiga 180 tambah 60. So apa jawapan dia? Okey, berapa jawapan dia? C cikgu. 120 dengan 240. Betul. Okey, C jawapan dia. Okey, kita tengok nombor 6 pula. Okey, nombor 6. Cari nilai P bagi persamaan tangent P sama dengan 1. Okey, dia bagi dah dia punya tekangan dia 180 hingga 360. Ini bermaksud sukuan yang ketiga dengan sukuan keempat je. Kita nak cari jawapan kat situ je. Okey, cara yang sama juga. Cari nilai P. Okey, kita cari dulu sudut rujukan. Okey, just sebelum tu kita tahu tangent P positif. Jawapan dia positif. Jadi
Dia berada suku angka berapa? 3 ke 4? Sebab sekarang dia nak kekangan dia sini je. Sama ada 3 atau 4. Yang ketiga. Sekuar yang ketiga. Okay, tangent positif adalah sekuar yang ketiga. So kita cari P dulu, sudut rujukan dia 1. So dapat berapa? 45. 45. Jadi jawapan dia sekuar yang ketiga. Kalau sekuar yang ketiga kita tambahlah 180 tambah 45. Jawapannya adalah 225. 225. Okey, cuba cari 7. Cara yang sama juga. Kekangan dia 180 hingga 360 sama ada sekuar yang ketiga atau keempat sahaja. So jadi 7 ni sekuar yang ke? Dia positif. Sekuar yang ke? 4. 4. Okey, cara jawapan dia. Apa sudut rujukan dia? Dah dapat? Dah dapat belum? Berapa sudut rujukan? Dapat belum? Tak dapat lagi? 30.0. Okey, 30 je lah kita ambil. Okey, sudut rujukan 30. Jadi sekuar keempat berapa sudut dia? 360. 360. 330. 330. Okey, so jawapannya adalah C. Okey, nombor 8. Kita naik sikit. Apakah nilai minimum bagi graf fungsi ini? Okey, kalau minimum, kalau 3 kita letak negatif 3, lepas tu tambah 2. Itu je. Okey, minimum dari bahagian bawah. So kita letak sepatutnya asalnya dia sepatutnya negatif 3 tapi sebab kita naikkan dia 2. So jawapannya akan jadi negatif 1. Okey, ini jawapan dia. Okey, kalau 9. Nilai maksimum dia berapa? Apa jawapan dia? Okey, kalau maksimum asalnya 5. Kemudian dia turun 2. Jadi apa nilai dia? A. Salah. Okay, asalnya dia adalah 5 maksimum. Okey, 5. Tapi dia turun 2. So tolak 2. So jawapannya adalah 7. 3. Tolak sebab tolak. Okey, jawapannya B. 3. Okey, diberi sudut rujukan sepadan ialah 30. Apakah nilai sudut bagi tangent jika sudut itu ialah sudut reflect yang bernilai negatif? Okey, sudut reflect bagi tangent di sekuar yang keberapa? Kalau reflect, sekuar yang ketiga dengan sekuar yang keempat. So sekarang tangent tu bernilai negatif. Bermaksud dia berada pada sekuar yang ke 4. Okey, so sekarang apakah nilai sudut tu pada sekuar yang keempat jika sudut rujukan dia 30? 360 tolak 30.
Ya, betul. So jawapannya adalah C. 300. C. Betul. Okay, soalan terakhir. Okey, diberi sudut rujukan sepadan ialah 45. Ini sudut rujukan dia. Apakah nilai sudut bagi kosinus jika sudut itu ialah sudut cakah yang bernilai negatif? Okey, sudut cakah bermaksud sukuan yang ke? Sukuan yang ke? Kedua cikgu. 2. Okey, kos sukuan yang kedua adalah negatif kan? Okey, so sekarang apakah sudut itu? Jawapan dia B cikgu. B. Betul. Okey, 180 tolakkan dengan 45 sebab dia sukuan yang kedua. So jawapannya B. Okey, betul. Okey, kita ada lagi soalan kertas 2. Ada berapa soalan lagi? 1, 2, 3, ada 4 soalan lagi. Okey, hari ini saya rasa kita akan bincang hari Rabu. Okey, kalau sempat kita akan masuk sukatan saya akan datang lah. Boleh, saya nak awak buat dululah. Cuba buat dulu. Hari Rabu kita bincang sampai habis. Lepas tu baru kita masuk bab 7. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada cikgu. Tak ada Okay, boleh tolong buat Tolong buat, tak faham boleh tanya untuk kertas 2 ni. Okay, bab 7 sukatan syarakan data terkumpul. Kita akan masuk sikit je. Kalau sempat kita akan masuk sikit. Okay, kalau tak ada apa-apa sekejap ya.